Jadi Alhamdulillah kita dah sampai ke Jabal Khandamah. Kalau tengok di signboard ni tertulis Masyru' Tatwir Jabal Khandamah, projek pembangunan Jabal Khandamah. Projek apa, Azwar? Sebenarnya master plan untuk projek ni dah lama dilancarkan. Rasanya tahun 2005 lagi lah. Maknanya dia ni nak bangunkan projek hartanah lah di sini, di bawah pemaju Abdul Rahman Fakih, jutawan Mekah kan, Abdul Rahman Fakih. Antara plan perancangan pembangunan di sini misalnya nak bangunkan hotel, shopping center, restoran, apartmen, macam-macam lah kat sini. Wallahu alam lah. Okay, beginilah panorama ya kota Mekah yang kita boleh lihat dari atas Jabal Khandamah. Ya, sebenarnya di sini kita boleh nampak bahagian atas Masjidil Haram. Syibah, come here. Alhamdulillah, dah 2 pagi dah kami ke sini bagi memastikan pencarian kami, apa yang ada ni, yang real ni, yang kami nampak ni berpadanan dengan catatan teks sejarah seperti yang dicatat dalam beberapa catatan sejarah lah, seperti Imam Tabari dan Sofir Rahman Mubarak Furi. InsyaAllah hari ini kita akan throwback balik kisah ataupun peristiwa 1400 tahun yang lampau. Dan insyaAllah pada kali ini bukan saja kami nak bawa sahabat-sahabat untuk menikmati pemandangan yang indah, tetapi lebih jauh daripada itu sebenarnya. Jabal Khandamah menyaksikan dan menyimpan satu catatan sejarah yang agung dalam perjuangan Rasulullah SAW kepada din yang agung ini. Apakah Jabal Khandamah ini satu nama baru? Sesungguhnya nama Jabal Khandamah itu sudah terpahat di zaman jahiliyah lagi. Kedudukan Jabal Khandamah ni cukup strategik, di mana apabila kita berada di atas ni kita boleh melihat pergerakan di bahagian bawah. Dia terletak di bahagian bawah Masjidil Haram, ataupun lebih tepatnya ia berada di bahagian tenggara Masjidil Haram. Dari sini juga jelas kelihatan Bukit Kelantan. Di depan kita ni Jalan King Abdul Aziz. Kemungkinan besar kita sekarang ni berada di atas terowong King Abdul Aziz. Allahu a'lam. Jabal Khandamah ni dia memanjang dari utara ke selatan sejauh 3 km. Di utara ia bersempadan dengan Syiam Amir, manakala di selatan Jabal Bakhash. Di sebelah baratnya Haji Sud dan Hajiat, manakala di timurnya dengan bukit-bukit yang lebih tinggi. Dengan kedudukannya dan ketinggiannya menyebabkan dia berada dalam keadaan yang amat-amat strategik. Dari bahagian atas Jabal Khandamah ni kita dapat lihat pergerakan keluar masuk ke Masjidil Haram. Kelihatan dari sini jelas Jabal Qubais, iaitu terletaknya istana. Kelihatan Bukit Kelantan di sini. Bertentangan dengan Jabal Qubais ni, sebelah atasnya terdapat Jabal Qayquan. Kenali juga Jabal Sudan, Jabal Hind. Subhanallah. Jabal Qubais dan Jabal Qayquan ni mempunyai sejarah tersendiri, iaitu sejarah berkaitan dengan mukjizat Rasulullah SAW. Bulan terbelah dua, satu berada di atas Jabal Qubais, manakala sebahagian berada di atas Jabal Qayquan. Kita sedang menuruni Jabal Khandamah di sebelah utara menuju ke Syiam Amir. Alhamdulillah, beginilah rupa bentuk dan landscape Jabal Khandamah yang dapat saya sempat bawa sahabat-sahabat melihat dan merasai. Dari segi taktikal ketenteraan, kita rasa
Jabal Khadamah ni amat sesuai lah untuk jadi pengkalan untuk meninjau pergerakan musuh dan pada masa yang sama melancar serangan ke atas musuh, terutama jika musuh itu datang daripada bahagian atas Masjidil Haram, dari Madinah ataupun bahagian utara lah. Berasaskan faktor-faktor inilah kemungkinan besar Ikrimah bin Abi Jahal, Sufyan bin Umayyah, Suhaib bin Amru dan Hamas bin Qais dari Bani Bakar memilih untuk menjadikan Jabal Khandamah ini sebagai kubu untuk menghadapi tentera-tentera Islam. Mereka menyediakan kelengkapan senjata dan menyediakan ketumbukan tentera di atas bukit ini. Tapi di mana tempatnya, wallahu alam. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ikrimah bin Abu Jahal adalah anak kepada Abu Jahal yang terbunuh di dalam peperangan Badar. Dendam Ikrimah terhadap Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat baginda amat mendalam, belum berbalas lagi. Insan yang kedua ialah Suhaib bin Am, iaitu seorang yang terlibat di dalam perjanjian Hudaybiyah mewakili puak Quraisy. Suhaib mempunyai dua orang anak, iaitu Abu Jandal dan Abdullah, yang memeluk Islam lebih awal lagi. Kalau sahabat-sahabat ingat, di mana dalam perjanjian ini Abu Jandal terpaksa dipulangkan kembali kepada puak kafir Quraisy. Dan yang ketiga ialah Sufyan bin Umayyah bin Khalaf. Bapa kepada Sufyan ialah tuan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Masya Allah, tabarakallah, mereka ini insan yang terbilang di zaman jahiliyah dan terselah kehebatan mereka apabila mereka menjadi sahabat Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kita dah masuk Syiam Amir, di mana di kawasan ni masih banyak lagi bangunan-bangunan lama kiri kanan kita kan. Pada siri ini saya cuba bawa sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala untuk merasai dan menjiwai rupa bentuk landscape bumi Khandamah. InsyaAllah di dalam episod yang terakhir dalam siri ini saya akan menceritakan apakah peristiwa tersebut yang dikatakan peristiwa yang cukup agung ini, sehingga dirakamkan oleh Ibn Qayyim dengan menyebut ianya satu peristiwa teragung. Dengannya Allah memuliakan agamanya, rasulnya, tenteranya dan orang muslimin. Dengannya juga Allah telah menyelamatkan negeri-negerinya dan rumahnya yang telah pun ditetapkan sebagai tempat hidayah untuk seluruh alam, menyelamatkan dari tangan-tangan kafir dan musyrikin. Ianya pembukaan yang turut menggembirakan olehnya penghuni-penghuni langit. Alhamdulillah, kita masih berada di Syiam Amir. InsyaAllah kita bertemu di siri yang terakhir, dan di penghujung ini saya sertakan peta untuk rujukan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi